Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ni. Apa cerita ni? Selamat menyambut puasa. Bukan menyambut, selamat berpuasa. Okey, bulan-bulan puasa ni kita nak bercakap kena kontrol sikit. Tak boleh maki-maki. Okey, kita nak postmortem. Postmortem sikit. Aku ni sebenarnya kesian tengok mentaliti bangsa-bangsa aku ni. Melayu. Geng-geng aku juga tu. Jadi kita cuba bercakap selagi boleh. Kalau nak faham, tak nak faham, sudah lantak. Yang penting kita terus berpesan-pesan, ingatkan, ajak mereka berfikir. Bukan pasal aku terror sangat, tak pun. Tapi apa yang korang boleh ambil. Apa yang tak boleh ambil, buang je. Postmortem. Apa cerita? Pasal prof tu lah. Kan, kita postmortem sikit. Kita ni dah 60 tahun dah merdeka. Betul tak? Kalau aku fikirkan balik, patutnya rakyat Malaysia ni, mana yang duduk dalam kategori B40, pergi loncat pergi rumah wakil rakyat tu. Pergi jumpa menteri, tanya kat menteri, persoalkan kerajaan, kenapa negara Malaysia ni dah 60 tahun lebih merdeka, kenapa saya jadi B40 sedangkan saya rakyat Malaysia? Sedangkan menteri-menteri kaya-kaya, wakil rakyat kaya-kaya, kenapa rakyat jadi B40? Patutnya kita gesa yang macam tu. Yang ini yang patut kita loncat. Faham tak? Bukannya prof tu cakap, saya tak boleh duduk dengan B40. Yang ni kita loncat. Sensitif sangat, kan? Tapi bab duduk dalam B40 tu tak sensitif pun, tak bising pun. Pilihan raya duk undi lagi, parti-parti bodoh tu semua. Dah kurang pahala puasa, kan? Aduh. Dia macam ni. Kenapa kita sensitif bila orang kata kita B40? Kan? Kenapa kita tak sensitif dan tak peka terhadap kenapa aku jadi B40? Aku kerja keras siang malam semua, kenapa aku masih B40? Tengok di sudut pemerintahan dan kepimpinan negara, baru tahu kenapa kita jadi B40. Negara Malaysia dah merdeka hampir 60 tahun. Pasal apa yang kita rakyat Malaysia lahir kat sini, tempat tumpah darah lah apa semua kat sini, tiba-tiba jadi B40. Bangla, Nepal, warga asing datang duduk sini tak jadi B40, jadi kaya raya. Cuba fikir benda ni kenapa? Jadi yang ni patutnya kita loncat. Bukan bila orang panggil kita B40 kita melatah, meloncat sampai satu negara ni. Tapi bila kita nak perbetulkan B40 ni, nak hentam pihak-pihak yang berkenaan yang menyebabkan rakyat Malaysia jadi B40, yang ni kita tak ada pula sepakat satu Malaysia. Cuba fikir, apalah sangat dia cakap kita B40, patutnya kita sedar. B40, aku ni orang Malaysia, kenapa jadi B40? Patut yang jadi B40 ni siapa? Warga asing, Bangla, Nepal. Negara kita ni, bangsa kita lah, pelik tau. Rohingya masuk Malaysia tak jadi B40, jadi ayahanda. Tapi bila kena tegur cakap B40, sebut B40, sensitif. Orang Melayu kita ni, dia lebih kepada emosi tau. Lebih kepada cepat sentap, terasa. Kata darah pahlawan, kata saya adalah anak Melayu, tok nenek saya adalah pejuang tanah Melayu, yang mana kemerdekaan tanah Melayu ni hasil daripada pengorbanan tok moyang kita. Bukan pengorbanan setakat kederat, korban nyawa. Tapi cucu cicit dia jadi B40. Ada pernah korang fikir benda ni? Cuba fikir yang ni. Kenapa pula kita jadi B40 di tanah kita sendiri? Jadi yang ini patutnya kita fikir. Bukannya sikit-sikit kena sentap, terasa. Kalau tak nak orang panggil B40, kita sama-sama sepakat bincangkan hal tu. Kenapa kita jatuh kategori B40? Warga asing duduk kondo. Macam aku cakap sebelum ni lah, bayar gaji Tok Imam 1,300. Bangla datang sini kerja kebun, gaji 4,000, duduk kondo. Yang merempat duduk bawah jambatan tu kita.
Warga asing tak ada duduk bawah jambatan. Yang mereka duduk kondo, apartmen, rumah sewa, rumah kedai. Kan? Jadi kenapa kita tak fikir benda ni? Tapi kita sangat sensitif bila ditegur ataupun bila dikatakan kita B40. Sensitif sangat. Buat apa sensitif benda ni? Kan? Kalau tak nak orang panggil B40, kita gerakkan satu masyarakat secara aman lah. Gesa kerajaan, suruh kerajaan jawab. Tak usah dengar cerita dia. Kami nak jawapan. Kenapa kami jadi B40? Sedangkan kami rakyat Malaysia. Kenapa warga asing tak jadi B40? Tok nenek kami bergadai nyawa untuk nak merdekakan tanah Melayu ni. Kenapa cicit-cicit dia jadi B40? Kenapa cicit-cicit dia merempat di tanah Melayu ni? Faham tak faham aku cakap ni? Sebab tu aku cakap, macam mana seorang menteri dia boleh tidur lena kat rumah dia dalam keadaan rakyat dia ada yang tak makan? Cuba fikir. Macam mana menteri dia boleh naik kereta-kereta mewah tu semua, berpoya-poya, sedangkan rakyat dia jalan kaki, tak ada duit nak makan pun dia. Lepas tu sembang, kita negara Islam. Negara Islam apa macam ni? Kan? Khalifah, pemimpin-pemimpin dunia negara Islam ni, dia tengok rakyat dulu, bukannya dia tengok diri dia dulu. Nampak? Jadi aku nak cakap kat sini, cubalah kita duduk dan kita fikir benda ni. Tengok tu Anwar Ibrahim dengan Najib tu. Nampak tu? Nak berdebat. Sibuk nak berdebat. Apa yang kau nak debat? Kalau menang dapat apa? Kalau kalah dapat apa? Buang masa je debat ni. Pergi buat kerja. Tak usah duduk debat-debat. Debat dapat apa? Aku nak tanyalah, penghujung perdebatan tu akan ada kalah menang. Okey, kalau yang menang tu dapat apa, yang kalah tu dapat apa? Tak ada apa. Kita nganga juga rakyat ni. Duk sokong tepuk tangan. 1 sen tak masuk. Kita tetap B40 juga. Faham tak? Mereka main wayang kat atas, kita jadi pentaksub penjilat. Faham tak? Kita lagi suka dia orang bukan berdebat. Dia orang atur satu perancangan macam mana nak majukan rakyat, macam mana nak jadikan B40 ni adalah golongan-golongan yang minoriti, terlampau kecil. Betul tak? Jadi kita jangan sensitif sangat pasal benda tu. Lebih baik kita fikir kenapa kita di situ. Jangan sensitif sangat kenapa duduk bawah jambatan. Kalau orang kata, sudahlah rumah tak ada duduk bawah jambatan. Jangan sensitif pasal tu. Kalau betul kita jiwa seorang keturunan pejuang tanah Melayu, yang mana kita kata tok nenek kita bergadai nyawa untuk nak merdekakan tanah Melayu, takkanlah kena tegur B40 kita koyak rabak kot. Kan? Mental tak kuat, hati tak kuat, lepas tu cakap darah daging pejuang. Fikir. Tahu tak kenapa Jebat Dahaka? Pernah dengar Jebat Dahaka pergi pukul orang bertumbuk? Tak pernah. Pernah dengar tak Dahaka ni dia pergi bawa geng 3 bas pergi cari orang? Tak pernah. Tapi dia hentam orang semua koyak-koyak ni. Semua boleh murung ni. Macam mana dia hentam? Betul tak? Siapa yang tak koyak kena dengan Jebat Dahaka? Koyak, semua koyak. Tak usah nafikan. Aku berani cakap koyak. Jebat pernah koyak? Tak pernah. Faham tak? Memerang koyak, Syafiqah koyak, Long Tiger koyak. Aku pernah jumpa Long Tiger tu? Tak pernah. Dia datang aku tak jumpa, aku pergi cari pun dia lari. Tapi pergi cari tu bagi aku satu kerja yang bodoh lah. Sebab tu aku masa pergi cari dia dengan Tok Singa apa tu semua, aku tak berapa aktif sangat lah. Aku just hadirkan diri je lah. Pasal aku tak nak hentam macam tu. Kan? Kita hentam mental, hentam secara psikologi. Tahu? Tak payah takut. Ini kita tengok ramai masyarakat punya mentaliti. Ni aku sentuh bab polis ni. Polis tu kerja dia jaga ketenteraman awam. Sebab ada dia tu lah korang ni semua boleh senyum, boleh tidur lena malam kan. Habis tu tengok polis takut. Kenapa? Takut kenapa tengok dia? Bila aku cakap, halo polis, lokap ada kosong tak? Lama tak masuk lokap lah.
Semua orang kata, cepat, kau minta sangat ke? Takut masuk lokap. Tak payah takut, kan? Dia salah, kita saman. Kalau dia betul, kalau kita terima hukuman. Apa yang susah sangat? Simple je, kan? Orang tak salah, dia tak takut polis. Yang takut polis ni orang salah aja. Faham tak? Kita lancarkan perang psikologi tu sebab perang. Faham? I was trained to be a provocator. Your own hand with your own gun, pull a trigger with your own bullet through your own head. Faham tak maksud dia? Tangan kau sendiri, pistol kau sendiri, peluru kau sendiri, nanti tembak kepala kau sendiri kau tu. Macam Long tu lah. Dia tak ada pilihan tu. Tak ada pilihan. Bakar punya bakar, sibuk nak defend. Sudahnya kantoi. Cita-cita dia tu semua bila kena bongkar, koyak rabak. Sudahnya tak ada pilihan lain melainkan lari daripada tahanan polis. Tak ada pilihan lain melainkan kau kena lari dan kau akan ditangkap oleh pihak polis dan didakwa semula. Siapa yang buat dia sampai dia lari ni? Perang psiko buat dia. Ada orang pergi sentuh dia? Tak ada. Pergi cari pun lari masuk kawasan sawit. Ada? Tak ada. Tapi pasal apa tindakan dia pergi sampai macam tu? Dia tak sedar dia sedang diserang dengan perang psikologi. Perang mental tau. Kan? Kita yang bagi modal kat dia untuk dia menyalak. Kita yang bagi modal kat dia untuk dia gerakkan kaki dia. Kita yang susun setiap langkah dia. Apabila kita yang buat dia terdesak, tak ada pilihan, dia terpaksa mencolik, dia terpaksa gari orang, dia terpaksa lari daripada polis. Tak ada pilihan. Setiap kali kau bertindak, tu semua adalah aku yang susun. Dalam keadaan kau tak sedar. Kau takkan ada pilihan lain. Jalan ke depan mati, berundur pun mati, kanan mati, kiri mati. Semua jalan yang aku aturkan untuk kau, kau tak ada pilihan. Kau bergerak ke mana pun kau mati. Ini punca dia. Kan? Zaman sekarang orang tak datang perang dah macam tu. Datang bawa geng 3 bas, semua orang tak layan je. Sebab kalau kena hentam dengan perang psycho sekarang, lari pergi rumah pondan ke. So aku rasa, aku minta masyarakat Melayu kita yang berdarah pejuang, tok nenek moyang kita dah bergadai nyawa untuk merdekakan tanah Melayu, jangan sesekali kita dihina di bumi sendiri. Jangan sesekali kita hidup merempat di bumi kita sendiri. Cuba kita fikirkan yang ni. Mana pejuang-pejuang Melayu, suara-suara anak muda Melayu mana untuk nak membina semula kejatuhan rakyat Melayu, orang Melayu kita sampai jatuh ke tahap B40 ni? Tak ada siapa punya suara nak bersuara ke? Kenapa kami jadi B40? Soalkanlah. Bukannya kita bersoalkan, kenapa engkau kata engkau memperkecilkan B40? Soal orang memperkecilkan B40, ini yang kau terasa. Engkau jadi B40 tu engkau tak terasa ke? Cuba fikir-fikirkan. Ya? So renung-renungkan apa yang aku cakap ni. Jangan sentap sangat, ya? Sebab apa? Buktikan engkau adalah daripada keturunan tok nenek moyang kau adalah pejuang tanah Melayu. Kekuatan yang sebenar bukan duduk kat keris tu, bukan duduk kat tenaga kederat kau. Kekuatan sebenar kau duduk pada akal kau. Zaman dulu, siapa kuat bersilat, siapa pandai bersilat, dialah raja. Zaman sekarang, siapa pandai, mental dia cerdik, dialah king. Tahu tak? Buat apa nak bersilat lagi dah ni? Ni bukan zaman hang tuah. Sebab tu jebat derhaka pada zaman 2020 ni. Jebat derhaka ni tak bawa kerih, kan? Ada senjata api pun dah serah dah. Tak bawa dah. Bawa otak je. Siapa pun tak boleh langgar jebat. Sebab apa tak boleh langgar? Sebab aku relax je. Buatlah apa pun, aku tak kisah. Nanti aku dah hantar pakai angin ni. Nanti aku cairkan otak kau. Besok pagi punya cerita, hari ni kau dah fikir dah besok nak buat macam mana. Aku boleh buat kau bagi gelabah macam tu.
Kan? Cerita bab korek ni, bukan polis je pandai siasat, bukan polis je pandai korek, aku pun pandai korek. Kalau aku korek latar belakang orang, kalau tok nenek moyang dia punya tulang belulang tanam kat mana pun aku tahu orang. Faham? So Tok Sadok rasa cekap sangat. Okay, so renung-renungkan. Jangan kita marah orang panggil kita B40. Lebih baik kita marah kenapa kita jadi B40. Yang ni kita kena fikir. Kita Melayu, kenapa jadi B40? Tanah Melayu, lahir kat sini. Bukan kita Indon, bukan kita Rohingya. Burma Rohingya datang tanah Melayu jadi ayah anda kot. Kita pasal apa sampai macam ni? Dan hari ni kita sentap. Orang-orang politik bakar semangat Melayu, bakar orang Melayu supaya kita kena mempunyai hati yang lembut. Orang Melayu ni lemah lembut, sopan santun. Lemah lembut sampai jadi B40. Sopan santun sampai jadi B40. Dok lemah lembut lagi. Kalau ia pun tak fikir diri sendiri, fikir anak cucu kau. Kalau tok nenek kita, moyang kita yang berjuang untuk merdekakan tanah Melayu ni dulu, kalau dia boleh bangun hari ni daripada kubur, aku rasa seko-seko anak cucu dia kena sepak ni. Kami bergadai nyawa nak merdekakan tanah Melayu demi anak cucu kami. Hari ni anak cucu kami merempat sebagai B40 di tanah Melayu sebab kerakusan politik. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.